Yang mana kita masih lagi dalam fasal yang pertama membicarakan berkenaan dengan kenapa kepentingan kita mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull sulh ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi, amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, para AJK, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Al-Jauharul Munazzam pada menerangkan keistimewaan Ar-Rasulil A'zam sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita masih lagi dalam fasal yang pertama membicarakan berkenaan dengan kenapa kepentingan kita mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambungan daripada perbincangan kita pada tempoh hari, kata pengarang, Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Mafhumnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu semua mencintai Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah akan mengasihi kamu dan mengampunkan kamu bagi kamu akan dosa-dosa kamu. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Baik. Jadi dalam ayat ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kepada kita satu formula tentang bagaimana untuk kita mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, menyebutkan dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ni antara tafsir yang besar lah tuan-tuan. Tafsir cerita tentang hukum hakam yang banyak di dalam kitab ni. Dan Imam Al-Qurtubi ni antara orang yang insya-Allah kan mufassir yang hebat lah. Okay. Dia kata apa? Dia kata telah berkata Al-Hasan dan Ibnu Juraij, ni daripada tabi'in, ayat ini turun pada kaum ahli kitab di mana mereka berkata nahnu alladzina nuhibbu rabbina. Okay. Dia kata apa? Kami adalah orang-orang yang mencintai Tuhan kami. Dan diriwayatkan bahawa orang-orang Islam berkata juga benda yang sama, wahai Rasulullah, demi Allah sesungguhnya kami benar-benar mencintai Tuhan kami. Lalu Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ni, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi asbabun nuzul daripada turun ayat ni ialah apa? Ada orang Yahudi, dia kata kami mencintai Tuhan kami. Sebab kita faham orang Yahudi menyembah Allah Ta'ala juga. Hatta Kristian pun kita kata mereka menyembah Allah, tetapi mereka ada konsep yang salah lah tentang ketuhanan. Tetapi mereka masih percaya dengan Tuhan yang mereka gelar sebagai Father itu ialah Allah. Kan? Walaupun konsep mereka tentang Allah Ta'ala itu salah. Maksudnya kepercayaan itu ada. Dan orang Yahudi terutamanya, mereka tak jauh beza sangat dengan kita. Mereka mempercayai Allah Ta'ala dengan seperti mana yang kita percayalah. Okay? Seperti mana yang kita percaya. Jadi mereka mengatakan kami mencintai Tuhan kami.
Maka Allah Ta'ala suruh Nabi cakap kepada orang-orang yang claim mencintai Allah, kata kat mereka apa? Kalau betul kamu cinta Allah, maka ikut aku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau benar kamu semua mencintai Allah, maka ikut Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ialah orang yang paling Allah Ta'ala kasih. Kan? Jadi macam kita kan, orang bila seseorang claim, oh saya setia dengan awak kan. Okay, apa bukti awak setia dengan saya? Kan? Apa bukti kesetiaan awak dengan saya? Dia mesti kena tunjuk bukti. Betul? Maka bukti kecintaan kita kepada seseorang atau kesetiaan kita kepada seseorang, kita perlu korbankan something. Kita perlu korbankan something, kita perlu tunjuk lah. Kalau kita tengok dalam cerita-cerita kan, cerita mafia ke apa, cerita yang ni lah, orang putih ke apa kan, dia kena korban something lah. Kalau betul awak geng kami, awak kena bunuh lah geng tu. Contoh lah kan. Tu tunjuk, buktikan awak ni betul-betul geng kami. Allah Ta'ala tak suruh lah kita buat macam tu. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? Kalau kamu betul kata mencintai aku, maka ikut Nabi SAW. Bila kita ikut sahaja Nabi SAW, automatik Allah Ta'ala cinta kita. Kan? Sebab dia tak penting kecintaan kita kepada Allah Ta'ala tu. Kan? Sebab siapalah kita? Kan? Sebab kita tak boleh nak bagi apa-apa kepada Allah Ta'ala. Tetapi yang lebih penting, Allah Ta'ala mencintai kita. Allah Ta'ala beri perhatian kepada kita. Allah Ta'ala yang menilai kita dan menilai kita dengan nilaian yang tinggi. Kasih kepada kita, concern kepada kita dan sentiasa memberi taufik dan hidayah dia kepada kita dan memberi inayah, bantuan dia sentiasa kepada kita. Yang tu kita perlukan. Adapun kecintaan kita kepada dia, ialah jadi kita boleh claim. Tapi apakah? Semua orang boleh claim, tuan-tuan. Betul? Semua orang boleh claim. Dan semua orang berkehendak. Tapi tak ramai orang nak buat kerja. Betul? Macam kita lah, kalau meeting kan, semua orang boleh bagi idea. Tapi bila suruh, okey lah, siapa yang boleh ni lead gotong royong masjid ni? Semua. Saya busy lah, saya ada kenduri, saya ada ni, macam tu. Tak. Macam sama. Kehidupan ni sama. Jadi begitu juga klaim kita kepada cinta. Apa bukti awak cinta kepada Allah Ta'ala? Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kamu betul cinta Allah, ikut Nabi. Jadi tidak ada orang yang klaim mencintai Allah kecuali dia ialah orang yang paling mengikuti baginda Nabi SAW. Tak ada orang yang boleh klaim bahawasanya saya sangat mencintai Allah tetapi satu sunnah Nabi pun dia tak ikut. Ni tak boleh. Sebab itu para ulama kita sangat memerhatikan tentang apa? Tentang sunnah-sunnah Nabi. Ada sebahagian ulama ni, dia memerhatikan apa? Bagi dia, asal suara saya berubah. Mikrofon ni. Okey. Jadi, ada sebahagian ulama, dia memerhatikan apa? Dia akan perhatikan 40 sunnah yang ada di badan dia. Maksudnya, dia akan buat setiap hari ada 40 sunnah yang diistiqamah dia buat. Daripada pakaian ke, daripada adab masuk toilet, adab masuk rumah, adab apalah, tak kisah. Tapi at least 40 adab ni, 40 sunnah Nabi tu dia istiqamah setiap hari. Kan? Kalau pada badan ni mungkin pada pakaian, rida, serban, kan, sugi dan sebagainya lah, tak kisah. Okey? Dan pada benda-benda yang lain juga. So dia akan kira ada 40 sunnah yang dia sentiasa amalkan. Ataupun paling kurang dalam seumur hidup kita pernah amal 40 sunnah Nabi SAW. Dan paling tidak kita istiqamah lah. Kan? Kita istiqamah dalam amalkan mana-mana sunnah tadi. Boleh? Baik. Kemudian dia kata, maka tidak syak lagi bahawa untuk mendapat cinta Allah mestilah dengan mencintai Rasulullah SAW. Dan untuk mendapat cinta Rasulullah SAW mestilah dengan mengetahui segala yang bersangkutan dengannya dan melaksanakan segala hak-haknya serta menjalani jalan yang telah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Memang tak ada jalan lain untuk dapat cinta Allah kecuali kita kena cinta Nabi. Kan? Dalam hadis ini Nabi memang sebut kan, siapa yang cinta aku, Allah Ta'ala mencintai aku. Siapa yang cinta aku, Allah Ta'ala cinta kat dia. Kan? Allah Ta'ala akan mencintai dia kan. Baik. Jadi dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Mafhumnya, sesungguhnya kami mengutuskanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai Rasul yang menjadi saksi yang diterima keterangannya dan sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan supaya kamu kuatkan agamanya serta memuliakannya, dan supaya kamu bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Baik. Imam Ibn Kathir rahimahullah, ni antara hadis yang menceritakan tentang apa, kenapa kita ni, antara dalil yang disebutkan oleh para ulama, dalil tentang perayaan Maulid Nabi SAW. Ni ayat ni. Okey, dalam ayat surah Al-Fatah ayat 8 dan ayat 9 ni. Kan, apa dalilnya? Sebab apa? Dalam ayat tu Allah Taala kata litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Tu pada dua perkataan tu. Okey. Jadi kata Imam Ibn Kathir menjelaskan makna kalimah wa tu'azziruh. Apa makna dia? Yani tu'azzimuh. Artinya mengagungkannya. Demikian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa mufassirin yang lain. Jadi Nabi SAW, Allah Ta'ala suruh kita apa? Beriman kepada Nabi SAW dan mengagungkan Nabi SAW. Jadi ada orang zaman sekarang dia kata ni jangan lebih-lebih kan memuji Nabi. Tak, memang Allah Ta'ala yang suruh kita agungkan Nabi. Kita nak dengar cakap awak ke nak dengar cakap Allah Ta'ala? Ya. Simple. Okay. Jadi ada orang dia tak faham. Dia kata ni jangan ni qasidah ni puji Nabi lebih-lebih ni. Tak. Allah Ta'ala yang suruh. Kan? Allah Ta'ala yang suruh. Tak ada orang yang puji Nabi. Tidak ada seorang pun daripada orang Islam yang puji Nabi sampai kata Nabi Tuhan. Tolong bawa dalil kat saya. Dan tolong bawa bukti kat saya ada orang Islam yang puji Nabi sampai kata Nabi Muhammad, kita sembah Nabi Muhammad SAW. Tak ada. Kan? Yang mengatakan Nabi ni Tuhan, jelmaan Tuhan, anak Tuhan. Tak ada salah apa pun yang berkaitan dengan Tuhan. Kan? Tak ada. Tak ada seorang pun daripada umat Islam yang mengatakan Nabi SAW Tuhan. Pujilah tinggi mana pun, lambunglah tinggi mana pun. Tak ada seorang pun yang pernah, sejak dari zaman dulu, sejak daripada Hasan bin Thabit, puji Nabi di atas mimbar di hadapan Nabi SAW, di masjid Nabi SAW. Tak ada seorang pun yang pernah puji Nabi hingga mengatakan Nabi dengan dengan menyamakan Nabi dengan Tuhan. Tak ada. Kan? Jadi klaim yang orang kata dia orang ni berlebihan puji Nabi ni datang dari mana? Kan? Datang dari mana klaim tersebut? Boleh? Manakala makna pada kalimah wa tuwaqqiruh, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Jadi tu'azziruh tadi maksudnya apa? Mengagungkan. Sekarang tuwaqqiruh. Tuwaqqiruh ni apa? Wa huwal ihtiram wal ijlal wal i'zam. Artinya iaitu menghormati, ihtiram menghormati, ijlal mengagungkan juga, jalal kan, agung, wal i'zam memuliakan. Izam ni azim pun agung juga sebenarnya terjemahan. Tadi kita terjemah dengan memuliakan. Al-Akhfash ni salah seorang ulama lughah, dia kata apa? Rahimahullah pula berkata makna tu'azziruh yakni tansurunahu. Maksud tu'azziruh ialah maksudnya membantunya. Manakala berkata Imam At-Tabari, salah seorang mufassir lagi, dia kata apa? Makna tu'azziruh yakni tu'inunahu. Artinya mendukung baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna dia apa? Mengagungkan, menghormati, memuliakan, membantu dan juga mendukung baginda Nabi SAW. Jadi itu yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi apa sahaja bentuk memuliakan, menghormati, mengagungkan, membantu Nabi SAW dan mendukung Nabi SAW, maka itu ialah daripada arahan Allah SWT. Kalaulah bukan maulid itu tujuannya ialah ini, apa lagi tujuan maulid? Tak. Orang buat maulid untuk apa? Untuk kenalkan Nabi kan? Orang buat maulid baca sirah kan? Orang buat maulid baca apa? Baca komik ke tuan-tuan? Tak. Orang baca maulid tu sirah Nabi. Untuk apa? Ceritakan kehebatan Nabi. Untuk agungkan Nabi. Untuk ceritakan tentang perkara-perkara yang ajaib ketika Nabi lahir, ketika mana Nabi dikandung oleh ibu Nabi. Itu kan mendukung Nabi SAW, membantu Nabi, untuk raise up Nabi, untuk memuliakan Nabi SAW. Jadi semua itu ialah sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh. Kan? Tiba-tiba ada orang halang kita daripada buat majlis tersebut. Subhanallah, awak ni siapa? Kan? Awak ni siapa? Maka jelas pada ayat yang tersebut itu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan ke atas kita supaya membesarkan dan mengagungkan dan memuliakan dan menghormati dan membantu dan mendukung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Mengarang wajib. Sebab dia sebut litu'minu billah, beriman dengan Allah kan wajib.
wa rasulihi, dan beriman dengan Rasul, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Itu arahan. Fi'il amr, arahan. Jadi kita memang disuruh untuk apa? Mengagungkan Nabi SAW. Jadi kalau ada orang hina Nabi SAW, kita kena betulkan. Baru keluar statement. Kan? Adalah seorang ni. Kan? Saya tak tahu kenapa dia tak kena tangkap lagi. Orang Malaysia lah, duduk KL. Kan? Dia kata Nabi SAW ni orang yang tak adil. Subhanallah. Ni perkataan boleh jatuh kafir, tuan-tuan. Kan? Sebab apa? Dia marah lah. Kan ada isu artis kahwin poligami kan semalam ke bila. Dah tak pasal-pasal kecoh satu Malaysia pasal orang kahwin. Normal lah orang kahwin, apa masalah dia? Kan? Oh dia ni apa ni tak adil kat isteri, ramai lagi tak adil lah. Tak payahlah kecoh-kecoh sangat. Tapi lah sebab artis orang kecoh lah, tak kisahlah. Tapi nampak sangat kita tak beramal dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kan? Apa dia? Nabi kata min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada keindahan agama seseorang, keislaman seseorang ialah dia meninggalkan benda yang tidak ada makna pada diri dia. Kan? Tapi berapa ramai orang komen masalah tu. Tu satu hal lah. Tak apalah, hal tu saya tak kisahlah. Ni orang awam kan. Masalah asatizah pun pening juga. Tak apalah tu. Masalahnya apa? Ada satu statement orang kita ni. Dia kata apa? Dia kata tak payahlah marah kat ni. Seolah-olah macam nak backup lelaki tu. Tapi dalam masa yang sama menghina Nabi SAW. Dia kata apa ni, biar janganlah marah dia, tak adil. Sebab ini pun sunnah Nabi, tak adil kepada isteri. Na'udzubillah min zalik. Ni perkataan apa ni? Ni perkataan apa ni? Kan? Menisbahkan ketidakadilan kepada Nabi SAW ni haram, tuan-tuan. Haram. Perkataan tu boleh bawa kufur kalau tak taubat. Kan? Bila ada ustaz tegur, ada seorang piu tegur tu, dia marah balik. Dia kata piu ni tak faham kan. Ni dalam Quran dia kata Allah, Nabi SAW sendiri declare yang Nabi tak adil. Subhanallah. Kan? Subhanallah. Apa benda ni? Kan? Jadi ni bahaya, tuan-tuan. Bahaya. Jadi kita kena ada ghirah kepada Nabi SAW. Orang macam ni saya tak faham lah agak kan. Orang lain ramai kena tangkap. Ni tak kena tangkap lagi. Kan? Pelik agak lah. Kan? Mungkin tak ada orang report lah kot. Wallahualam. Okay? Jadi ini masalah. Jadi kita kena ada kecemburuan kepada Nabi SAW. Yalah, seperti mana orang hina Nabi SAW, orang buat karikatur dan sebagainya. Ini sama ke? Dan ini dibuat oleh orang Islam. At least yang tu orang kafir buat, dia memang tak kenal Nabi. Dia memang tak kenal Nabi. So dia nak hina Nabi pun kita tak kisah sangat. Maksud tak kisah tu jelah. Nak buat macam ni dia tak kenal kan. Kita kenalkan lah. Ini masalahnya orang Islam. Orang Islam. Kan? Wa'iyazbillah misalik. Jadi bila ada ustaz tegur, ramai pula backup perempuan tu. La ilaha illallah. Ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni dalam Malaysia, tuan-tuan. Tak payah cerita lah luar negara. Dalam Malaysia ni. So kena hati-hatilah. Kan? Takut-takut ahli keluarga kita bersama-sama dengan orang-orang macam ni. Wa'iyazbillah misalik. Okay. Kita nak marah dengan orang, kita tak suka poligami. Ya, suka hati perempuan lah. Kan? Tapi jangan kata macam-macam tentang Nabi SAW. Jaga mulut kita sikit. Okay? Sebab kita nak cakap pasal orang biasa, tu dosa lah. Kan? Teruk-teruk pun dosa besar. Okay? At least boleh taubat lah. Okay? Tapi mengata Nabi SAW tu kafir terus. Kalau tak taubat, khalas. Kan? Tak mengucap balik. Masalah. Okay? Tak mengucap balik. Perkataan tu, saya tak kata dia kafir. Saya tak kata dia ni masalah. Dalam kelas akidah kita dulu kita dah pernah sebut. Kita tak mula nak kafirkan orang. Tapi saya sebut apa? Perkataan dia tu boleh membawa kepada kekufuran. So hati-hati. So hati-hati. Perkataan sebegitu boleh bawa kepada kekufuran. Wa'ayazbillah misalnya. Sebab itu ada satu ketika mana perang Hunain kan. Ketika mana perang Hunain. Kalau tuan-tuan pergi ke mana tu? Ji'ranah kan, biasa kalau kita pergi umrah kan, salah satu tempat yang kita akan pergi miqat ialah di Ji'ranah. Setelah ziarah, setelah kita pergi melawat kawasan-kawasan manasik haji kan, kita akan pergi last kali tempat yang kita akan berhenti di Ji'ranah. Kita akan niat ihram dekat Ji'ranah. Kita akan pakai niat ihram semualah kat Ji'ranah kan. So Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika di Ji'ranah tersebut, Ji'ranah ni antara tempat tempat yang famous lah. Kenapa? Penting. Satu, memang antara tempat yang sangat bagus untuk kita ihram. Sebab apa? Sebab Nabi memang ihram di situ. Satu.
Tetapi yang kedua juga ialah apa? Di situlah juga tempat Nabi membahagikan harta perolehan perang, harta ghanimah perang Hunain. Kan? Harta ghanimah perang Hunain. Jadi ketika mana Nabi membahagikan ghanimah Hunain ni, ada sahabat, adalah sahabat yang kata haza qismun ma uridu wajhullah, kan, atau kama qala. Dia kata apa, pembahagian ini ialah pembahagian yang tidak adil lah, yang tidak diinginkan oleh Allah Ta'ala. Bahasa lain dia nak kata Nabi tak adil lah dalam membahagikan. Sebab ketika mana perang Hunain ni, Nabi banyak bagi harta perolehan perang tu ketika kepada orang Quraisy Mekah. Sebab itu baru lepas Fathul Mekah, kan. Kalau kita baca sirah lah, ketika itu baru lepas Fathul Mekah, Nabi terus bawa sahabat-sahabat daripada Madinah bersama dengan orang-orang Mekah pergi perang Hunain, kan. Pergi perang Hunain, lepas tu pergi perang Taif. Ala kulli hal, ketika perang Hunain tu dia dapat banyak ghanimah. Jadi ketika tu Nabi distribute lah ghanimah tersebut kepada para orang-orang Mekah. Jadi Nabi bagi banyak. Kat Abu Sufyan Nabi bagi banyak, kan. Ni semua ni bahkan sebahagiannya tak masuk Islam lagi. Jadi orang-orang Ansar ni terasa hati, kan. Dia kata Nabi dah lupakan kita, Nabi hanya ingat dekat orang-orang di Mekah je, kan. Sebab Nabi kan asal Mekah. Jadi Nabi ni dah lupa kat kita, kan. Dan jadi ada seorang tu, dia kata Nabi ni tak adil. Nabi tak adil. Sayyidina Umar nak pancung dia. Sayyidina Umar nak pancung ni, perkataan ni kurang ajar, kan. Perkataan ni kurang ajar dengan Nabi SAW. Okey. Tapi valid lah, kan. Dia punya perasaan tu valid lah. Dia nampak apa benda ni, tapi perkataan dia tu tak betul. Dan perkataan tu boleh bawa kufur. Tapi Nabi tak bagilah. Nabi kata dia ni orang semayang, kan. Sayyidina Umar kata kalau dia semayang pun dia ni munafik. Sayyidina Umar, kan. Kalau dia semayang pun dia ni munafik. Nabi kata kita tak hukum dengan benda yang batin. Kita hukum zahir. Zahir dia semayang di Islam lah. So kita tak boleh bunuh orang Islam. Ala kulihan nak sebut apa? Itu cerita tentang dia nampaklah macam tak adil, kan. Ini macam mana? Yang kata Nabi SAW tak adil dengan isteri-isteri. Subhanallah. Ini tuhmahan yang sangat jahat. Tuhmahan yang sangat jahat. Okey, tuan-tuan. So hati-hatilah masalah tu. Allahu Akbar. Kemudian dia kata, firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah tabaraka wa taala, wa falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Mafhumnya, maka orang-orang yang beriman dengannya dan memuliakannya dan menolongnya dan mengikut cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Muflihun, beruntung ataupun berjaya, maksudnya syurga. Jadi siapakah ahli syurga ni? Orang yang beriman dengan Nabi, yang memuliakan Nabi, yang tolong Nabi SAW dan yang mengikut Al-Quran, mengikut cahaya yang diturunkan kepada Nabi, itu ikut ajaran Quran. Itu saja untuk jadi orang yang berjaya. Tak susah pun, kan? Tak susah. Beriman dengan Nabi SAW, muliakan Nabi SAW, tolong Nabi SAW. Jadi macam mana nak tolong Nabi? Ialah dengan menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi SAW. Kan? Itu maksud tolong Nabi SAW. Dan sambung kerja yang Nabi buat. Kerja dakwah, kerja islahkan umat. Dan itu kerja yang Nabi buat. Dan jadi Nabi nak semua umat Nabi SAW masuk syurga. Maka kita tolong realisasikan cita-cita Nabi SAW tu dengan apa? Dengan dakwah kepada umat Islam. Kan? Maka itu yang menggembirakan Nabi. Maka kita moga-moga termasuklah dalam ayat ulaika humul muflihun ni. Kan? Kalau kita sendiri tak boleh nak buat, ialah mungkin kita tak ada akses dan sebagainya, kita bantu orang yang buat. Kan berapa ramai sekarang pendakwah yang full time, kan tuan-tuan. Pendakwah yang full time yang memang buat kerja lah. Dulu almarhum ada seorang ustaz ni, memang dia tak masyhur lah, tak masyhur. Dekat TV ni memang sangat tak masyhur, dekat social media pun tak masyhur. Tapi dia tiap-tiap, saya tak pastilah tiap-tiap minggu ke macam mana, tapi tiap-tiap bulan memang dia turun ke pedalaman. Beratus-ratus lah orang dia Islam, kan. Kalau tak sampai ribu lah, tapi saya yakin dah sampai ratus lah. Al-Fadhil Ustaz Fadli Yusof, kan, rahimahullah ta'ala, wafat lah. Sekarang anak dia teruskan kerja dia lah, buat dakwah kat pedalaman Sabah, Sarawak. Ala kulli hal, ni memang full time. Memang saya tak ada buat kerja lain lah. Memang kerja dia full time untuk pergi dakwah, untuk dakwah. Jadi kita tak mampu nak buat macam tu. Tak, even saya pun tak mampu, kan. Kita duduk kat meja kuliah ni selesa lah tuan-tuan. Ada aircon, ada kipas, kan. Datang masjid surau tak ada kipas, tak ada aircon, kita pun macam masjid ni sekali je kot datang, kan. Tak ada aircon punya pasal, kan.
Ada pendakwah, yelah walaupun kita bahasakan diri kita pendakwah, tapi bukan semua rencam dakwah tu kita mampu buat kan. Jadi kita kena akuilah kelemahan diri tu. Jadi kita kena terima kasihlah kepada orang-orang ni, orang tabligh kan, yang keluar pergi dakwah, ajak orang datang masjid surau ni, imarahkan masjid, imarahkan surau. Jadi kita tak boleh nak jadi macam dia orang, kita tolong dia orang. Apa boleh saya bantu? Dari sudut kewangan ke, dari sudut makanan ke, dari sudut penempatan ke, macam mana? Apa yang kita boleh bantu untuk mudahkan urusan dakwah umat Islam? Khalas, kan, buatlah. Betul? Dia bukan mesti kita yang jadi orangnya, tak. Kan? Sebab bukan semua orang boleh jadi ustaz. Tak? Kena ada juga orang yang angkat sampah. Betul? Kalau tak ada orang yang angkat sampah, dah siapa nak angkat sampah rumah kita ni, tuan-tuan? Betul. Jadi semua orang ada kerja di masing-masing, dan semua orang buat tu kerana apa? Kerana ada tujuan untuk membantu saling. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Okey. So semua orang akan dapat portion. Semua orang akan dapat portion. Tukang sapu sampah pun akan dapat pahala. Tukang sapu sampah pun akan dapat pahala. Tak ada masalah. Baik. Yang ketiga, baik, yang tadi ialah yang kedua. Sekarang yang ketiga daripada bab yang pertama ni, dia kata apa? Sesungguhnya beriman dengan adanya mukjizat dan khususiat atas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu termasuk di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah yang wajib atas kita yakini. Jadi beriman bahawasanya nabi-nabi ni dia ada khususiat, dan para rasul ni dia ada khususiat dan juga mukjizat. Ini adalah akidah ahli sunnah. Okey, memang akidah ahli sunnah. Dalam kitab-kitab akidah memang dibahaskan tentang mukjizat para nabi. Dan memang dalil kebenarannya para nabi ni ialah mukjizat. Sebab tu kita sampaikan tentang mukjizat para nabi. Sebab apa mukjizat menjadi dalil, tuan-tuan? Sebab macam ni. Kita punya sumber epistemologi Islam, epistemologi ilmu dalam Islam ada 3. Betul? Ada 3. Pertama ialah hawas, panca indera. Yang kedua akal. Dan yang ketiga ialah khabar, perkhabaran. Okey? Orang barat dia terima 2 je. Akal dan juga panca indera lah. Dia tak terima khabar. Tapi kita terima khabar. Sebab mana kita tahu Quran ni datang dari mana? Quran ni khabar lah. Kan? Hadis ni kan, siapa pernah jumpa Nabi sehingga dia dengar hadis dari mana? Tak ada. Jadi hadis ni khabar. Baik. Jadi Nabi SAW datang dengan dakwaan bahawasanya dia ialah utusan Allah. Sesuatu dakwaan dia mesti datang dengan bukti. Okey? Sesuatu dakwaan dia mesti datang dengan bukti. Jadi kalau ada orang dia claim something, apa bukti dia? Biasanya dalam sejarah kita buktikan sesuatu tu dengan sebab apa? Sebab ada ramai yang menyaksikan perkara tersebut. Betul tak? Oh, peristiwa tu memang berlaku. Contoh apa? Peristiwa peristiwa banjir kan. Contohlah peristiwa banjir besar. Contoh peristiwa kalau cerita zaman Nabi, peristiwa apa? Tentera bergajah. Semua orang yang ada ketika zaman tu semua menyaksikan bahawasanya tentera bergajah Abraha ni memang kena baling dengan batu. Sebab tu ketika mana turunnya ayat apa ni? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Jadi ketika itu ketika ayat tu diturunkan, masih ada orang yang hidup pada zaman berlaku tu, dan dia orang kata memang kami memang nampak ada burung kan, ada burung yang besar kelawar je kan, yang mana baling batu mati kan, tentera Abraha. Jadi itu kan jadi historical fact. Sebab apa? Sebab ada yang menyaksikan dan ramai yang menyaksikan sehingga dia menjadi fakta. Okey. Tapi kalau dakwaan dari seseorang, saya datang, saya kata, oh saya ni Nabi. Siapa yang nak endorse saya ni Nabi? Macam tuan-tuan lah datang kan. Oh saya ni sekian-sekian. Apa endorsement? Siapa yang nak endorse kita? Oh kalau kita imam masjid, okey lah Jaiz endorse. Sekarang Nabi siapa nak endorse? Takkan Jaiz endorse pula. Dia ni memang betul Nabi. Mana ada Jaiz zaman dulu. Okey, jadi apakah bukti yang boleh membuktikan kebenaran dakwaan tersebut? Itulah mukjizat. Perkara yang orang lain tak boleh buat, dia boleh buat. Itu. Jadi sebab itu kenapa mengimani tentang mukjizat ni ialah akidah. Beriman dengan adanya mukjizat kepada Nabi ni akidah. Tapi zaman sekarang orang nak watered down, maksudnya orang dah payah nak percaya kan, mukjizat-mukjizat terbelah bulan,
bercakap dengan pokok, bercakap dengan batu, bercakap dengan jin, bercakap dengan apa, dengan binatang. Orang dah tak nak percaya benda tu kan. Orang nak, zaman sekarang ni orang lebih tenang dengan apa, dia nak kata mukjizat Nabi ni hanya Al-Quran saja. Yang lain-lain semua tu tak sahih dia kata. Ni benda, kalau tanya saya, ini ialah bid'ah zaman sekarang. Dan ulama dulu tak pernah buat perangai macam ni. Dan orang-orang dulu tak pernah buat perangai macam ni. Tak ada. Dan ini semua masalah apa? Masalah orang-orang moden, modernisasi sebab apa? Terpengaruh dengan sekular dan sebagainya. Dan orang dulu tak ada masalah apa untuk terima perkara gaib ni, tak ada masalah. Apa masalah cakap dengan binatang? Tak ada masalah. Ya. Mukjizat, nama pun mukjizat. Okey, perkara yang melemahkan akal. Mukjizat ni apa? Perkara yang melemahkan akal. Perkara yang mencari adat. Itu mukjizat. Maksud mencari adat ni maksud apa? Biasanya orang tak boleh lah bercakap dengan binatang. Tapi kan Nabi Sulaiman bercakap dengan binatang. Dan bahkan sebahagian orang pun dia seolah-olah macam boleh, yelah orang yang boleh binatang kan. Ya, mungkin dia ada kucing ke apa. Seolah-olah kalau macam orang putih atau orang-orang yang non-Muslim bela anjing kan. Anjing kan boleh faham apa yang kita cakap. Macam mana dia boleh faham? Kita kata duduk. Dia tahu duduk. Kan? Dia faham perkataan duduk tu ke? Dia tahu nak eja DUK tu ke? Atau sit. Dia tahu ke ejaan SIT tu? Tak, dia tak faham pun. Tapi dia, mungkinlah dia boleh memahami apa yang dimaksudkan dengan perkara tersebut. So, benda tu tak mustahil. Kan? Benda tu tak mustahil. Mungkinlah dia apa? Kita hanya faham tu by, yalah, berdasarkan kebiasaan kan. Tapi benda tu tak menjadi masalah kalau kita tahu bahasa dia. Dan benda tu Allah Ta'ala boleh buat. Sebab semua ni Allah Ta'ala yang tahu, Allah Ta'ala yang cipta. Jadi apa masalah untuk Allah Ta'ala ajar kepada para Nabi ni untuk tahu? Kan? Tak mustahil kan? Jadi sebab itu kita kata benda ni ialah daripada hal iman. Dan wajib juga atas kita meyakini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang paling afdal dan yang paling banyak dikurniakan mukjizat dan keistimewaan. Pertama, secara umum kita kata semua Nabi dan Rasul ada mukjizat dan ada keistimewaan. Tapi yang lebih penting daripada itu ialah kita tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah makhluk yang paling afdal dan yang paling banyak mendapat daripada semua Nabi-Nabi yang lain mukjizat dan juga keistimewaan. Berkata Imam Al-Qustulani rahimahullah dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah, artinya ketahuilah bahawa di antara kesempurnaan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah percaya bahawa Allah telah menjadikan penciptaan diri baginda sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia dan tidak pernah ada yang seperti penciptaan baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada sebelumnya ataupun sesudahnya pada penciptaan manusia. Okey. Jadi kita beriman bahawasanya tidak ada satu pun yang melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut penciptaan. Kesempurnaan Nabi itu tak ada yang sebelum Nabi dan tak ada yang selepas Nabi. Hatta Nabi Yusuf alaihissalam. Kan kita kata Nabi Yusuf dengan kehandsomannya dan sebagainya, sampai orang perempuan di zaman dia kata apa, ini bukan manusia, ini malaikat kan. Tetap kita kata Nabi SAW lebih sempurna. Kan? Tetap kita kata Nabi SAW lebih handsome. Kan? Lebih sempurna penciptaan Nabi SAW berbanding mana-mana Nabi, mana-mana Rasul, bahkan mana-mana makhluk yang lain. Okey. Berkata Al-Allamah Ibrahim Al-Laqani rahimahullah dalam kitabnya Jauharatul Tauhid. Ni satu kitab tauhid yang mana dipelajarilah dan dihafal di pondok-pondok dan juga di madrasah-madrasah, begitu juga di Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Sebab apa? Sebab hatta di Morocco, di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Mauritania dan sebagainya, dia orang belajar kitab yang sama je. Kitab ni terkenal di Masyriq dan Maghrib dunia Islam. Okey, ada terjemahan dia dalam bahasa Melayu, terjemahan dalam bahasa Inggeris semua ada. Okey, kitab Jauharatul Tauhid. Dan hatta dipelajari oleh orientalis kan kitab ni, subhanallah. Jadi kitab ni antara kitab yang masyhur untuk belajar ilmu tauhid. Jadi dalam kitab Jauharah ni Imam Ibrahim Al-Laqani dia kata apa? Wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyuna famil 'ani syiqaqi. Artinya dan seafdal-afdal makhluk secara mutlak ialah nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka berpalinglah daripada berbantah-bantahan. Okey. So dalam bait ini Imam Al-Laqani dia kata apa? Dia kata bahawasanya Nabi SAW ialah seafdal-afdal makhluk. Makhluk yang paling mulia sekali ialah Nabi SAW. Yang paling lebih. Afdal ni apa? Maksudnya lebih. Fadilat ni apa? Fadilat ni maksudnya ialah kelebihan kan. So seafdal-afdal maksudnya selebih-lebih makhluk yang Allah Ta'ala cipta,
Secara mutlak, maksudnya kita tak ikut kategori. Maksudnya bukan dari sudut manusia, of course Nabi SAW lah. Tapi kan ada kategori malaikat, ada kategori jin, ada kategori binatang, ada kategori benda-benda yang jamadat, kan, arash, kursi, syurga, neraka, semua ni kan, langit, 7 petala bumi ni, semuanya ialah makhluk. Jadi kalau tanpa mengira kategori, siapa yang paling mulia? Tetap Nabi SAW juga. Maka dia kata apa? Kalau ada orang yang tak setuju, maka berpaling daripada orang yang berbantah-bantahan tersebut. Okay? Tak payah dengar cakap dia. Sebab apa? Dia punya cakap tu tak ada nilai. Okey? Baik. Dan katanya lagi, kata Imam Ibrahim Al-Laqani lagi, wa mu'jizatuhu kathiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Artinya dan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu banyak dan terang, di antaranya adalah kalam Allah, yakni Al-Quran, yang melemahkan manusia. Jadi Nabi SAW ni mukjizat dia banyak, tapi mukjizat dia yang paling jelas, yang paling besar sekali ialah Al-Quran. Dan Alhamdulillah mukjizat tu kekal sampai sekarang. Tidak ada seorang Nabi pun yang masih kekal dia punya mukjizat kecuali baginda Nabi SAW. Jadi sebab itu kita ni tuan-tuan, ni antara benda lah yang disebutkan oleh sebahagian orang kan, sebahagian asatizah kita, dia kata apa? Dia kata kalau kita ni rindu kan, kita ni rindu kepada seseorang, apa kita buat? Kalau orang dulu lah, orang sekarang payah sikit nak cerita kan. Kalau orang dulu, kita travel, pergi belajar overseas kan, macam mana cara berhubung zaman dulu tuan-tuan? Hantar surat, betul tak? Kita hantar surat. Surat tu boleh buat novel kan. Surat je boleh buat novel. Yelah, nak sampai surat tu berapa bulan pula kan, berapa minggu, berapa bulan nak sampai. Surat dari Malaysia nak sampai US kan, Malaysia nak sampai UK, Malaysia nak sampai Rusia kan, jauh tu, bukannya dekat kan. Nak sampai dari Malaysia ke Malaysia pun makan hari juga, apatah lagi nak ke luar negara kan. Subhanallah. Jadi bila orang jauh, bila dia rindu, apa dia buat? Dia akan baca surat tu, betul tak? Dia akan baca surat tu. Jadi kalau kita rindu kepada Nabi SAW, apa yang kita nak buat? Kita bacalah apa yang Nabi dah tinggalkan. Apa dia? Daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita Quran pun tak baca, hadis pun jarang-jarang nak baca, jadi macam mana kita boleh claim, oh saya rindulah kan Nabi SAW kan? Macam mana? Kan pembuktian tu, benda tu kan kena ada bukti. Apa bukti kita rindu? Jadi sebab itu orang yang betul rindu Nabi, dia akan cari apa benda yang Nabi tinggal yang saya boleh baca ni, yang boleh saya ingatkan saya ke Nabi SAW. Memang macam-macam kan. Zaman sekarang dengan kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah kan, dengan kita tengok kubah hijau kan, dengan kita tengok capal kan, semua tu kan benda-benda yang nak mengingatkan kita kepada Nabi SAW. Tapi benda yang paling besar yang Nabi tinggalkan ialah apa? Quran dan hadis. Bacalah Quran dan hadis kan. Sebab Quran ialah benda yang memang mukjizat Nabi, yang turun melalui lidah Nabi SAW. Dan hadis memang ialah apa yang keluar daripada hati Nabi SAW, dan memang di atas lidah baginda Nabi SAW. Maka bacalah kan, bacalah. Sekarang dah banyak terjemahan kan, bacalah terjemahan tu kan. Paling kurang kita baca Riyadhus Salihin kan, Al-Adhkar, tu semua dah ada terjemahan. Apa tu? Fadilah amal tu. Baca yang ringan-ringan lah. Kalau tuan-tuan baca yang hukum-hukum ni mungkin letih kan. Tak apa, baca yang ringan-ringan kan. Baca tentang apa? Bab raqa'iq kan, bab tentang hati kan. Bagaimana Nabi ajar kita untuk ni kan, untuk jaga hati kita, jaga mulut kita, jaga adab kita dengan kaum muslimin. Baca. Benda tu ada efek. Walaupun mungkin kita nak amal satu hal lah kan, tapi sekadar membaca itu juga ada kesan. Dia ada pengaruh kepada diri kita tuan-tuan. Jadi jangan tinggalkanlah dengan membaca hadis Nabi SAW. Okay? Jangan tinggal. Barulah betul klaim kita ni, yang kita ni mencintai. Saya memang ada seorang sahabat asatizah lah, ustaz, yang memang dia punya rutin bacaan dia ialah membaca hadis Nabi. Dan dia punya rutin, dia baca semualah, Sahih Bukhari semua dia baca. Dia memang ustaz lah. Tapi bukan semua ustaz pun macam dia tu pun kan? Tapi dia punya rutin yang memang dia akan ulang setiap kali habis, dia akan ulang balik. Ulang balik ialah kitab Riyadhus Salihin. Setakat ni dia dah khatam, rasa dah dekat 80 kali dah pembacaan Riyadhus Salihin. 80 kali kan. Itu tanda betul orang cinta kan. Macam kita bacalah surat cinta kan, baca berapa kali? Berpuluh-puluh kali. Padahal tulisan tu tak berubah pun, sama je, isi dia pun sama je lah. Tapi sebab cinta punya pasal kan, setiap kali baca tu berbunga tu tak hilang kan. Betul tak?
Jadi begitulah orang yang cinta Nabi SAW. Dia akan sentiasa nak baca, dah ulang, baca lagi, dah ulang, baca lagi untuk tahu tentang Nabi SAW. Okay. Jadi ini ahwal orang-orang yang ada cinta. Jadi kalau kita belum sampai tahap tu tuan-tuan, ialah kita mengharaplah, kita doa moga Allah Ta'ala kurniakan kita kecintaan tersebut. Tetapi kita kena sedar bahawasanya kita ni banyak claim lah. Itu yang kita kena sedar. Yang kita ni masih banyak claim lagi. Boleh? Baik. Dan berkata Sayyidul Muddah Imam Busiri rahimahullah, damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina idh ja'at wa lam tadumi. Artinya Al-Quran itu mukjizat yang kekal sepanjang zaman, maka ia melebihi semua mukjizat nabi-nabi yang lain yang tidak kekal. Jadi sebab itu kenapa kita sentiasalah duduk dengan Quran. Jangan berpisah dengan Quran walaupun sehari. Kan? Walaupun sehari, kalau kita paling kurang jangan tak pegang Quran lah sehari. Teruk sangat tu. Tu bahasa yang kita kata bahasa paling rendah sekali. Janganlah sehari tak pegang Quran langsung. Kalau nak kata sehari jangan tak baca langsung, tu nampak teruk sangat kan. Kita kata janganlah sehari tak pegang langsung pun tak, at least pegang lah. Dan menangisi kelemahan kita dalam tak mampu untuk memberi masa kepada Quran. Kita kena takinsi lah kita punya condition tu tuan-tuan. Dan ni bahasa yang paling rendah lah. Paling kurang kita pernah pegang, kita buka. Itulah serendah-rendah ahwal lah yang kita boleh buat. Jangan tak pegang langsung. Okey? Baik. Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi rahimahullah dalam Manaqib Asy-Syafi'i meriwayatkan dengan sanadnya kepada Imam Syafi'i telah berkata, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ma'atallahu ta'ala nabiyyan syai'an illa waqad a'ta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa aktsara minhu. Artinya tidaklah Allah Ta'ala menganugerahkan kepada seseorang Nabi dengan sesuatu, melainkan Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang yang lebih baik, barang yang lebih banyak daripadanya. Maksudnya katalah, contoh Allah Ta'ala kurniakan 100 mukjizat kepada seorang Nabi, maka Allah Ta'ala confirm akan bagi lebih kepada Nabi SAW. Dan kita tahu pun mukjizat Nabi tidak terhitung banyak. Okey, ni mukjizat. Ada saya tengok ada seorang syekh tu, dia tulis kitab tentang mukjizat Nabi beratus-ratus. Beratus. Dia kumpulkan riwayat-riwayat tentang mukjizat Nabi SAW. Beratus. Saya tak pastilah kitab tu ada terjemah dalam bahasa Melayu tak. Yang saya tahu kitab tu adalah dalam bahasa Arab. Ada ulama yang buat kerja mengumpulkan mukjizat Nabi SAW. Itu pun yang beratus-ratus tu pun kita kata bukan semua. Kan? Ada lagi. Kan? Sebab tak mungkinlah ratus je. Kan? Kelebihan Nabi SAW itu tidak terhingga. So of course lebih banyak. Berkata Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam Khasa'isul Kubra, ma'uti nabiyyun mu'jizatan wala fadilatan illa wali nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nadhiriha aw a'zam minha. Baik. Artinya tidaklah diberikan seorang nabi mukjizat dan kelebihan, melainkan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumpamanya atau lebih agung lagi daripadanya. Ni dia kata sama ada Allah Taala bagi sama ataupun lebih hebat. Dan berkata Al-Allamah Syekh Shalih Al-Ja'fari rahimahullah, ini pun sama juga apa yang dia nak masukkan, cuma dengan redemption yang lain, maksudnya dengan perkataan yang lain. Dia kata ma min mu'jizatin sabaqat li nabiyyin illa kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithlaha aw afdal minha. Tiada satu pun mukjizat yang telah dikurniakan kepada seseorang nabi melainkan dikurniakan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat yang sama atau yang lebih hebat daripada mukjizat mereka. Jadi dengan sempena tu kita berhenti dulu tuan-tuan. Yang baik itu datang dari Allah, kurang itu datang dari kemandiri saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Wallahu ta'ala ala wa ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.